di sini. Oke, hari ini saya mau buat cake marble versi yang belang-belang punya. Cake marble ini kan cake zaman mak-mak dulu. Tada! Dan kita akan kira berapa kos untuk buat satu biji cake ni dan harga jual untuk satu cake ni. Dan kita juga akan kira kos kalau kita mau buat jualan dalam pack-pack macam ni. Ada tips tahu di pertengahan video, saya harap kamu tidak skip. Nanti kamu ketinggalan tips yang penting. Oke, sekarang nih jom kita tengok bahan-bahan dan macam mana cara buat. Oke, pertama sekali sebelum kita lupa, kita greasekan dulu kita punya loyang. Ini loyang 8 inci. Kita greasekan dengan margarine di sekeliling dia. Kemudian letakkan baking paper di atas dia supaya senang nanti kita mau angkat kita punya cake kalau sudah masak. Oke kawan-kawan, sekarang ni kita akan timbang kita punya bahan-bahan. Saya gunakan margarine pelangi yang macam ni. Kita akan ambil dalam 200 gram. Boleh juga guna butter, tapi dia butter agak mahal sikit lah. Kalau margarine dia agak ekonomis. Oke, letakkan gula kasto 200 gram. Kalau boleh gunakan gula caster sebab dia akan mudah menyatu dengan kita punya margarine. Oke, sekarang ini kita akan beat margarine dengan gula tu menggunakan pemukul jenis macam ni, jenis payung. Yang ni sangat memudahkan kerja kita. Kalau kita beat nanti kita punya margarine senang kembang. Kalau boleh gunakan pemukul yang macam ni. Kalau tiada pemukul jenis macam ni, boleh juga gunakan hand mixer, tapi mungkin ambil masa lah sikit untuk bagi margarine tu kembang. Oke, mula sekali kita mulakan dengan kelajuan rendah supaya gula tu tidak berhamburan. Bila selepas 1 minit tu jadi macam ni, kita stop sekejap dan kita kaup bahagian tepi tu, kita ketengahkan dia, dan di bahagian bawah pun kita kaup juga, kita naikkan ke atas supaya semua margarine tu tercampur rata macam tu. Oke, sekarang ni kita akan sambung beat kita punya margarine ni dengan kelajuan yang tinggi sampai dia jadi ringan, putih, gebu macam tu. Mungkin akan ambil masa dalam 15 minit ke atas. Tapi dalam masa yang sama kita akan kaup margarine ni untuk pastikan semuanya tercampur rata. Saya ada kaup dalam 2 kali juga lah macam tu. So selepas 3 minit ataupun 5 minit saya akan stopkan dulu mixer ni sebab saya mau kaup margarine tu. Dan salah satu tips untuk pastikan kita punya mixer ni tahan lama, kalau boleh lah jangan biarkan kita punya mixer terus menerus bekerja melebihi 5 minit. Selepas 5 minit tu stop sekejap and then sambung balik. Oke, selepas lebih kurang 15 minit margarine tu jadi macam ni. Dia jadi putih, dia jadi ringan, gebu. Kalau kita perhatikan, tiada sudah margarine berwarna kuning. Semuanya sudah berubah menjadi pucat putih begini. Maksudnya sekarang ni kita boleh sudah masukkan telur. Oke kawan-kawan, sekarang ni kita akan masukkan telur 4 biji, tapi kita akan masukkan satu persatu sahaja. Telur yang saya gunakan ni telur grade A, maksudnya telur yang besar. Yang ni akan menjadikan kek kita lebih gebu. Masa ni saya gunakan kecepatan mixer 4 sahaja untuk elakkan telur tu terpercik keluar. Oke, selepas lebih kurang 1 minit kita boleh masukkan telur yang seterusnya sehinggalah habis. Lepas saja habis kita masukkan telur tadi tu kan kawan-kawan, kita boleh tengok ada kuning-kuning di bahagian tepi bekas tu. So kita akan kaup, kita bagi dia ke tengah dahulu. Barulah kita akan sambung balik beat campuran ni dengan kecepatan maksimum iaitu 6 selama 2 minit. Kita mahu telur tu betul-betul kembang bersatu dengan margarine dan gula tadi. Jangan lupa tambahkan sedikit esen vanila dalam 1 atau 2 sudu supaya bau-bau hanyir telur tu hilang dan kek kita lebih wangi. Oke kawan-kawan, tengok kita punya tekstur selepas kembang, dia memang macam tu Kalau kita punya tekstur jadi macam ni, itu normal.
Oke, sekarang nih kita akan campurkan tepung. Yang ini tepung gandum 220 gram bersama dengan baking powder 1,5 sudut teh. Saya masukkan 2 kali. Dan jangan lupa ayak supaya dia tidak bergumpal-gumpal, dia halus saja, senang nanti mau sebati dengan adunan margarine. Oke, yang ini saya mix juga dengan mixer tapi dengan kecepatan paling rendah. Dia tidak akan overbeat kalau kita gunakan kecepatan rendah. Oke, dalam masa yang sama masukkan 3 sudu susu full cream. Oke, stopkan sekejap, lepas tu habiskan baki tepung tadi. Kita sambung beat lagi dengan kelajuan yang rendah, level 2 macam tu, dan tambahkan 3 sudu besar susu full cream. Kita tidak beat lama tahu tepung ni kawan-kawan, sekejap saja. Lepas ni kita akan stop dan sambung sebatikan dengan menggunakan spatula sahaja. Sekarang ni saya stopkan dan saya akan sambung campurkan menggunakan spatula. Ini lebih selamat sebenarnya. Kita mau elakkan sebenarnya tepung tu overbeat, sebab bila overbeat kita punya kek nanti jadi keras, tidak gebu. Nampaknya adunan ni pun sudah sebati dengan tepung tadi. So kita akan asingkan sedikitlah untuk bagi efek belang tu. Yang ni saya ambil dalam 1/3 adunan ni. Asingkan sebab yang ni kita akan campurkan dengan sedikit serbuk koko. Serbuk koko ni 1 sudu besar ditambah dengan 1 sudu besar air panas. Kita kacau-kacau sampai serbuk koko tu larut, dan selepas larut bolehlah kita campurkan dengan adunan yang kita sudah asingkan tadi supaya dia jadi berperisa coklat macam tu. Masa ni kamu boleh sudah panaskan kamu punya oven suhu 150 darjah, sebab kita perlu panaskan oven 10 minit sebelum bakar kek ni. Itu adalah basic dalam baking. Oke, sekarang ni kita masukkan adunan dalam loyang. Kita selang-selikan dengan adunan yang sudah dicampur dengan serbuk koko tadi. Oke, sebelum masukkan dalam oven, kita lorek-lorekkan dulu buat corak di atas tu. Lupa pula mau on camera tadi. Dan sekarang ni terus kita masukkan dalam oven. Suhu 140 darjah Celcius, tempoh 50 menit, api atas bawah. Tapi bergantung juga pada suhu oven masing-masing. Oke, kek kita sudah masak. Untuk pastikan dia sudah masak, boleh cucuk bahagian tengah kek tu. Kalau kek tu keluar dengan sempurna, tiada tepung yang melekat, maksud dia kek kita sudah masak dengan sempurna. Jadi biasanya saya sejukkan dulu sekejap di loyang, baru saya pindahkan ke board. Oke, sebelum kita kira keseluruhan kos bahan dalam kek ni, jom kita tengok cara kira satu bahan dalam kek ni. Contohnya pengiraan tepung ni, boleh rujuk rajah ni ya. So kalau kita sudah tahu cara kira untuk satu bahan, kita bolehlah tahu kos keseluruhan semua bahan dalam kek ni. Lepas kita tahu kos bahan-bahan, so sekarang ni kita akan kira kos sebenar, iaitu kos bahan ditambah dengan kos overhead. Barulah kita dapat kos sebenar untuk satu kek ni. Jadi berapa pula harga jual untuk kek ni? Harga sebenar akan didarab dengan 2.5 ataupun 3. Yang ni cara kita bandingkan dengan harga di tempat kita sendiri. Selepas darab tu bolehlah ditambah dengan packaging dan dapatlah harga jual satu kek ni. Kalau kita mau jual satu pack kecil pula, begini cara pengiraan dia. Kamu just ikut step by step macam ni. Kemudian kita akan dapat harga jual satu pack kecil ni
apabila sudah ditambah dengan cost packaging. Oke kawan-kawan, kek ni memang sangat-sangat gebu. Tengok tu. Dengan 4 biji telur saja kita boleh dapat kek macam ni, kan? Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya boleh cakap, kek ni sangat-sangat lembut. Sangat-sangat lembut, wangi, sedap, tidak terlalu manis, dan kalau makan tidak muak. Kamu kan mesti coba nih. Kalau kamu mau jual nih pun memang sangat-sangat sesuai lah. Sebab kek ni antara kek yang paling senang buat, tidak rumit lah kalau kamu buat. Sampai sini saja video ini. Terima kasih sebab sudah tengok sampai sini lah. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.